getting more racist dan more nak kata lebih daripada agama, ya. Dan ini perkembangan yang ada hari ini. Sebab tu kalau tengok di temple hari ini, ada temple yang tak gunakan lagi bahasa Sanskrit. In India, Selatan, Tamil Nadu diharamkan gunakan Sanskrit. Walaupun a few temples I went masih lagi adalah, ya. Most of the temple they use all the Hindu, Tamil punya scriptures, ya. Tamil hymns apa semua dia nyanyi. Upacara kahwin, I went for one wedding in Batu Caves. Yang upacara kahwin tak sepatah bahasa Sanskrit digunakan dalam mantra. Dulu dikatalah pada malam mantra puasa sama Brahmin. All these standard. Sekarang tak ada yang digunakan 100% all Tamil. Ya, Tamil hymn saja, dan dia pun dia upacara bukan sama, cuma bacaan semua dalam bahasa Tamil. They're getting more, so I say use the word fanatic, not more religious, ya, but more fanatic kepada Tamil dan Hinduism. Ini perkembangan in Hinduism. Nanti very interesting. Sebab tu kalau tanya kenapa kaedah dakwah kita tak berkesan kepada mereka, we must be able to differentiate Hinduism and Tamil religion. Because we're talking about majority of Tamils in Malaysia, gini kan. Kalau kita tahu kenal yang mana Tamil religion, Tamil Samyam, satu lagi yang mana Hinduism, then it's even easier for us kita nak buat dakwah kepada mereka yang keturunan India ni. Ya, wallahu alam. Any other questions kalau ada, insya-Allah. Ya. Kami tak dengar lah. Saya nak tanya pasal orang India ada yang meninggal, kita bakar dengan yang tanam. Kenapa Kena tanya orang yang mati lah. Okey, dia dua sebab. Dalam agama Hindu ni, seorang setiap Hindu dia akan melalui 4 peringkat kehidupan. Peringkat kanak-kanak, kemudian peringkat dewasa, peringkat berumah tangga, kemudian peringkat dia mencapai usia yang tua. Ya, 4 kitaran kehidupan. Jadi seorang yang telah melepasi peringkat, semua 4 peringkat ini, maksud dia sudah dah besar, kemudian dia dah kahwin, lepas tu dia meninggal, biasa dia akan dibakar. Ya, kemudian mereka yang belum berkahwin, biasanya mereka ni akan dikebumikan. Ya, biasa akan dikebumikan. Tapi macam ayah saya meninggal, umur saya 6 tahun. Adik-beradik saya semua kecil-kecil. Jadi datuk nenek saya sebab dia anak tunggal, datuk nenek saya kata tak payah bakar, kita pergi ke bumi. Ya, itu besok budak-budak ni tanya mana bapak, boleh kata dalam bobok ni. Tu, ya. Dan satu lagi, tengok tempat yang ada hari ini. Contoh kalau ini sekarang ni Putrajaya. Putrajaya, saya rasa kubur Hindu tak ada kot. Tempat bakar ada kot. Kan? Ada kubur Hindu kan? Dan kemudian kalau contoh dia ambil di Kelang sekarang ni, dia kubur Hindu tak ada tempat bakar. Di Kuala Lumpur kubur Hindu confirm tak ada. Ya, semua dibakar. Pasal apa? Diikut apa? Kemudahan yang ada. Contoh kalau di Singapura 100% semua bakar. Ya, Hindu. Jadi tak ada lah nak kata aku ikut mazhab ni, no way. Itu kena ikut tempat tanah. Tapi di Malaysia masih ada lagi tempat-tempat, dan mereka bukan ikut atas kefahaman agama, tak ada. Sebab ada setengah tempat saya tengok semua yang mati semua dibumi pun ada. Setengah tempat semua yang mati semua dibakar, ikut tempat masing-masing lah. Ya, wallahu alam. Ada soalan mungkin ada lagi masa, insya-Allah. Ya, saya saja. Assalamualaikum Ustaz. Kita ramai kawan-kawan yang beragama Hindu, tapi kita tak tahu nak approach macam mana nak menerangkan tentang Islam. Macam tadi Ustaz sebutkan, masa muda-muda tak ada siapa pun bagi tahu tentang agama kita. Jadi apakah cara yang dapat menarik perhatian mereka tentang agama Islam? Alhamdulillah, ini soalan yang saya nanti-nantikan. Pertama sekali, tak kenal maka tak cinta. Kerana ya, mula-mula sekali mudah. Pertama, kita kalau jumpa masyarakat Hindu ni, cuba hormati mereka. Macam mana cara nak mulakan? Pertama, kalau jumpa mereka, kita tak ada bagi salam, kita bagi ucapan. Ya, selamat pagi, good morning, good afternoon. Ini style. Sebab dalam Islam Nabi ajar kita assalam qabla kalam. Sebelum kita cakap, mula dengan ucapan. Kemudian tunjukkan senyuman kita yang ikhlas, bukan senyuman plastik buatan. Senyuman buatan manusia, senyuman yang ikhlas. Kedua, bila bercakap dengan dia, cuba lihat muka dia. Ya, ini semua disebut sebagai interpersonal skill dalam dakwah. Ya, yang paling penting, ya, pertama sekali jangan terus tanya, kamu percaya Tuhan tak? Kamu ada Tuhan? Jangan macam tu. Pertama, kita cuba tambat hati mereka, dapatkan tempat yang baik dalam hati mereka. Ya, berkawan dengan mereka, ajak mereka datang rumah kita atau kita pergi ziarah mereka. Ini peringkat awal, ice breaking. Peringkat yang kedua, tanya siapa? Saya tengok kamu ni nampak macam religious, macam orang alim sikit. Siapa yang kamu sembah? Mula dengan persoalan. Dia kata, saya sembah Tuhan kepala gajah. Kalau disebut macam tu, saya sembah Tuhan kepala gajah. Saya pernah dengar asalnya dia kepala macam manusia biasa ya. Tak, cuma tanya macam tu.
Jangan kata kenapa gajah ya, jangan cakap tuan. Tanya dengan cara yang baik. Tujuan saya terangkan pasal apa, kuang-kuang, kita dah ada sedikit database kita, walaupun sikit. Kita tahu asalnya dia bukan dia macam manusia biasa. Kalau dia kata ya memang bapa dia terpotong kepala dia, contoh kalau cakap, bapa dia siapa? Tuhan siwa. Takkan Tuhan tak kenal anak dia kot? Tanya, cuba tanya dengan cara yang baik. Ya. Saya sebab saya kalau sekali saya balik daripada airport naik taksi, seorang budak India lah, Hindu, dia duduk kereta dia. Dalam tu ada patung Ganesha yang kecil. Saya pun tanya kali macam tu. Ini macam saya kenal aja Ganesha ya. Dia kata, "Oh kenal." Saya kenal. Terus saya pakai kopiah kan. Dia ingat saya ni Islam tak tahu, saya kenal. Saya tengok cerita Hindustan, dia cakap macam tu. Tapi kenapa kepala dia kepala gajah ya? Saya tahu, saya tanya aja. Kenapa kepala dia kepala gajah ya? Lain semua macam manusia. Dia kata, "Oh, bapa dia Tuhan Siwa terpotong kepala dia." Boleh ke macam tu dia kata? Dia kata, waktu tu dia tak, masa dia lahir, masa mak dia jadikan dia tak ada. Kemudian sebab itulah dia tak kenal. Boleh ke Tuhan tak kenal anak dia? Saya tanya. Dia pun fikir, betul juga ya, dia kata. Ya, dia tujuan saya tanya pasal apa? Nak timbulkan muskil dalam jiwa dia. Itu aja. Lain kali dia pergi sembah Tuhan dia kata, "Takkanlah bapa engkau tak kenal kau." Kan? Itu tujuan kita sebenarnya, itu tujuan kita. Dan tujuan dalam dakwah itu. Ya, kita sebab la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Buang semua. Baru letak Allah, mudah kita nak dakwah. Kalau dia anggap, kenapa kita ni dakwah kita tak berjaya dengan orang siapa-siapa agama pun? Sebab dia dah ada ilah lain di sini. Kita pula nak masukkan satu lagi Allah di sini. Memang payah. Cuba bagi, macam saya pernah pergi rumah saudara saya, dia Hindu lah. Dia ada gambar-gambar dekat dinding dia pun sembahyang macam tu. Sepupu, saya pun tanya kali sembahyang. Sembah apa? Tuhan-Tuhan lah, dia kata. Dia pun tahu saya kenal Tuhan-Tuhan dia. Kemudian saya kata, "Kau ada apa-apa hajat tak? Kau minta apa-apa?" "Ada," dia kata. Saya kata, "Confirm tak dapat." Dia bertanya, "Kenapa?" Dia kata. "Yalah, sebab dia rapat dengan saya." "Kenapa?" Dia kata. Saya kata, "Sebab Tuhan ni ingat Tuhan tu bagi. Tuhan ni ingat Tuhan tu bagi. Lah kata Tuhan pun tak akan bagi." Kenapa tujuan saya sebut macam tu? Lain kali dia nak sembahyang pun, dia pun bila sembahyang dia kata, "Betul juga kan banyak Tuhan. Mana satu nak bagi ni?" Ya nah, saya masa saya zaman Hindu, saya nak pergi exam sembah semua Tuhan. Pasal apa? Kalau ini tak tolong, ini akan tolong. Ini tak tolong, ini akan tolong. Mana satu confirm akan tolong. Macam tu. Itu zaman saya lah. Ini tujuan kita nak timbulkan muskil dalam jiwa mereka. Itu peringkat awal. Ya, kedua, waktu yang sama jangan sekali-kali kita memperkecilkan. Ya, kadang-kadang saya sebut tadi bahasa yang paling lembut. Bila saya perkenalkan Siva Linggam apa semua kan. Ada satu lagi Tuhan, Tuhan Ayyappa. Saya tak tunjuk kat sini. Tuhan itu lahir daripada hasil perkongsian kehidupan dua Tuhan laki-laki. Ya, seorang Jerman seperti Mohini, dia kata jadi sebagai perempuan, kemudian lahir. Jadi ini pernah dulu Persatuan Drawidan di Malaysia pernah buat kenyataan, dia kata punca kepada penyakit AIDS itu adalah agama Hindu, dia cakap. Dalam Persatuan Hindu Malaysia, Hindu Sanggam ambil kes, pergi ke mahkamah. Akhirnya seorang daripada seorang agama Hindu yang amat arif tentang agama, seorang agama Islam, dia seorang penganut Islam yang arif tentang agama Hindu, dia pun nasihatkan kepada Persatuan Hindu, jangan bawa pergi mahkamah, besok dia bawa kitab-kitab, dia boleh buktikan apa yang dia cakap tu benar. Masa busuk lah, muka kamu sendiri akan busuk, agama kamu yang akan busuk. Akhirnya Persatuan Hindu Sanggam tarik balik kes ke mahkamah. Ya, jadi kita tak boleh gunakan itu sebagai hujah dalam dakwah, sebab ini akan menyakiti hati mereka. Ya, bila orang sakit hati memang payah. Macam keluarga saya sendiri masuk agama Islam, pakcik saya seorang kecil hati dengan saya, 5 tahun tak bercakap dengan saya. Ya, dia marah tapi marah sampai peringkat dia langsung tak cakap dengan saya. Macam tu. Dan bila dia mula cakap dengan lepas 5 tahun saya dah masuk Islam, satu hari dia telefon saya, dia kata, "Apa Fitri, engkau pergi cari mana budak-budak Melayu yang baik, pergi kahwin lah," dia kata. Saya terkejut. Saya pun tanya, "Mak, apa kena dengan pakcik?" Dia kata, "Pakcik kau sakit." Saya kata, "Patutlah kot." Ya. Kemudian saya pergi ke hospital ziarah dia di private medical center di Kelang. Waktu tu dia bagi tahu, dia duduk share satu bilik dengan seorang lelaki India. Tiap-tiap hari seorang wanita Melayu pakai tudung labu apa datang, dia bersihkan, pagi-pagi datang bersihkan orang lelaki Hindu ni, suapkan makanan, tukarkan pakaian, tengah hari datang, petang datang, malam datang. Pakcik saya tanya, "Ini siapa perempuan ni? Orang gaji?" Dia kata, "Dah bukan. Aku ada 10 anak, tak pernah rasa macam anak ini menantu aku. Anakku seorang masuk Islam, ini menantu aku, dialah segala-gala bagi aku." Ya, bila pakcik saya dengar orang cakap macam tu, dia telefon saya, dia kata apa? "Pergi cari," sebab saya masuk Islam sampai 6 tahun belum kahwin ya. Dan dia pun telefon lagi tahu, "Pergi cari mana budak Melayu yang lawa, yang baik, pergilah kahwin," dia kata.
tanggapan masyarakat berubah ya tentang agama Islam bila melihat akhlak orang Islam. Ya, hari ini di Malaysia, kenapa masyarakat Hindu atau masyarakat India mereka tak berapa seronok dengan agama Islam? Bukan tak seronok dengan Islam, tapi mereka tak seronok dengan orang Islam. Itu masalah dia. Bagi mereka apa itu Islam? Islam itu apa yang ditunjukkan oleh orang Islam. Kalau orang Islam baik, baiklah Islam bagi mereka. Kalau Islam tak baik, orang Islam tak baik, Islam itu tak baik bagi mereka. Jadi saya memeluk agama Islam sampai nenek saya datang merayu, tak apalah kau nak keluar Hindu, keluarlah. Tolong jangan masuk Islam, masuklah agama Kristian. Kesian ini saya merayu macam tu. Ya, pasal dia tak faham Islam, dia faham orang Islam saja. Ya, ini saya sebut ni pada kita lah kan. Jadi hari ni kalau kawan-kawan kita tak nak masuk Islam pasal apa? Something wrong. Ramai yang tertarik masuk agama Islam di negara kita. Almost 80% pasal apa? Nak berkahwin. Dia tertarik, adakah dia tertarik pasal perempuan Melayu tu lawa? Sebab saya ada seorang kawan di Pulau Pinang pendakwah. Dia kata, nasib baik Allah buat perempuan Melayu ni lawa. Kalau tidak, ramai tak masuk Islam di Malaysia, dia kata. Ya. Dan adakah sebab mereka lawa? Bukan tertarik dengan kecantikan ataupun kelawan ataupun kehandsomean seseorang, tapi mereka tertarik dengan akhlak mulia orang Melayu ni. Ya, dan orang Melayu sebenarnya berdakwah lama dah, tapi mereka tak sedar mereka berdakwah secara bilhad. Ya, akhlak, sopan santun, budi bahasa, tepati janji mereka dan sebagainya. Jadi ramai orang Islam mereka minat tengok laki-laki yang baik, mereka kata, oh kalau macam tu aku masuk Islam, elok aku kahwin dengan orang macam ni, secure, dia boleh ajar pimpin aku. Sebab tu mereka masuk Islam cepat-cepat nak kahwin. Ya, bukan masuk Islam semata-mata nak kahwin sahaja, wallahu alam. Ya, boleh sister ya. Jadi mula macam mana ya, perkenalkan diri kita ya, berbaik dengan mereka. Kalau boleh ruang nak bantu-bantu. Kalau balik kampung bawa balik durian ke tempoyak ke apakah, pergilah share dengan kawan kita yang bukan Islam, jiran kita yang bukan Islam. Ya, bila kita buat kebaikan dan masyarakat Hindu sentiasa akan ingat dan akan sebut-sebut ya, walaupun sekebaikan kita belikan coklat pun dia akan sebut-sebut sampai 10 tahun. Wah, jiran aku ni baik, 10 tahun dulu dia bagi ke coklat. Sebut-sebut ya. Jadi benda-benda ni akan menjadi pembuka jalan dalam kerja-kerja dakwah. Ya, buatlah benda-benda yang baik macam ni, jangan duk kedekut sangat kita ni, insya-Allah. Mungkin pelaburan kita yang sikit itu akan membawa balasan syurga bagi kita di akhirat, wallahu alam. Kod ada soalan yang terakhir kalau ada, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya berkenaan dengan bab akidah lah kalau boleh. Apa amalan orang Islam yang nak mirip dengan amalan Hindu yang masih diamalkan lagi? Amalan-amalan yang diamalkan oleh orang Islam yang mirip seperti orang Hindu, contoh biasa yang menjadi isu tentang waktu-waktu perkahwinan. Ya, orang kata bersanding itu adalah adat Hindu. Memang benar dalam Hindu ada bersanding. Ya, tapi dalam kalau tengok dalam agama Islam ini pun dia sudah menjadi adat. Ya, sebab tu ada pendapat ulama yang mengatakan itu adat orang Melayu, nak buat tidak ada masalah. Sebab satu masa dulu di sini pun pernah ada agama Hindu beratus tahun dulu lah kan, sebelum datang Islam. Jadi satu adab yang sudah dibawa masuk ke dalam adat budaya masyarakat Melayu, selagi tidak bercanggah dengan syarak, tidak ada masalah. Sekarang masih ada orang buat bersanding, dia bersanding tutup aurat apa semua, kemas cantik, tapi tak ada pergi merenjis apa-apa, tak ada tabu berat apa, mereka pergi ambil salam restu saja. Ya, contoh dia panggil, okey Pak Ngah datang, berilah salam restu kepada pengantin. Sekarang zaman dulu pergi renjis, sekarang ni dia pergi atas pentat, dia pergi salam. Dia buat pelamin buat jugalah. Ya, itu hak masing-masing ikut kemampuan, nak buatlah. Tapi yang dulu dia kata apa, benda-benda yang kata yang adat Hindu, tabur perah. Ya, itu memang ada Hindu, memang ada merenjit-renjit. Itu adat-adat yang secara kebetulan serupa seperti yang orang Melayu amalkan. Tapi kalau kita amalkan dengan niat, itu amalan Hindu memang confirm tak boleh dah. Tapi kalau kita kata itu adat, dan ulama-ulama pendapat itu adalah adat Hindu, adat orang Melayu dan tidak bercanggah dengan syarak. Ya, dan ada dua pendapat, nak buat, ramai yang memilih tidak membuat benda macam tu sekarang. Wallahu alam ya. Dan contoh cukur jambul, biasa kita dengar. Ya, dalam Islam saya tak tahu pokok ada cukur jambul ke apa, yang kita akikah kita tahulah kan. Ya, cukur kepala botak apa semua, tapi hal tu semua adalah. Kemudian adalah banyak-banyak ada lenggang perut, ya, wanita yang mengandung dan macam ni. Dia banyak benda-benda ada Hindu yang telah pun asimilisasi di dalam budaya masyarakat Melayu, termasuk dulu yang famous sekali mandi sapa. Ya, mandi sapa memang dalam Hindu masih ada mandi sapa. Kalau tengok 2 ataupun 3 hari bulan Ogos, pergilah mana-mana pantai di negara kita, ramai masyarakat India masih lagi pergi.
ya, dan mereka pun sama bukan tolak bala. Lagi mereka yang baru-baru berkahwin pada tahun itu, bunga malai mereka itu mereka akan pergi buang ke laut pada hari tersebut, ya, dan banyak lagi lah. Tapi benda ni alhamdulillah perbuatan-perbuatan khurafat ini semakin berkurangan, termasuk duk ikat tali dekat tangan apa ni semua di kalangan masyarakat Melayu Islam boleh tahan, okey, tapi ada setengah masyarakat India Muslim mereka masih terbawa-bawa ajaran ataupun adat khurafat. Contoh, mengambil hantaran daripada wanita yang dikawininya. Ya, dalam Hindu, dia kalau lelaki kahwin perempuan, perempuan akan bagi hantaran pada lelaki. Ikutlah tahap pendidikan pekerjaan dia dan sebagainya. Pekerjaan lelaki, ya, semakin tinggi pangkat dia, semakin tinggi mahar dia. Ya, kadang-kadang sampai beratus ribu jadinya, ya. Dan itu perempuan bagi. Saya kesian masuk Islam, saya pula kena bayar. Kena, itulah Islam. Taklah. Dan nak bagi tahu, itulah sedikit ya, tapi banyak perubahan sedang berlaku, Allah alam. Moga-moga ada soalan lain, tak ada kot, Okey, insyaAllah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada pihak Masjid Putra dan penganjur pada petang ini. InsyaAllah bagi saya peluang pada petang ini, saya mohon maaf banyak-banyak dalam waktu yang singkat ini, yang terbaik yang saya boleh lakukan, ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, ada di mana-mana ruang yang lain kita akan berkongsi lagi. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.